Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. InsyaAllah Ana akan perkenalkan diri Ana. Nama Ana Muhammad Syahmi bin Khairul Anwar, ialah Johari, nombor metrik 2113006. Jadi Nama insyaAllah saya Muhammad Alif Zikri bin Muhammad Zamri, nombor matrik 2113018. 006. Jadi insyaAllah hari ini Ana akan bentangkan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu tentang Imam Bukhari, yang mana seperti kita semua tahu, ramai je yang tokoh Islam yang menyusun dan menghimpun hadis-hadis ni. Dan antaranya yang lebih terkenal ialah tak lain tak bukan Imam Bukhari. So kita akan teruskan kepada biodata Imam Bukhari. Buat kata patah, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita ta'aruf, kita kenalkan siapa Imam Bukhari sebenarnya. Nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Barzizbah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. Dan beliau juga terkenal dengan gelaran Imam Bukhari, ini semua tahu. Dan Imam Bukhari juga merupakan Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu satu gelaran tertinggi bagi ahli hadis. Beliau juga dilahirkan di Bukhara, saya di Putrajaya. Dan Imam Bukhari di Bukhara, Uzbekistan pada 13 Syawal 194 Hijrah, 21 Julai 810 Masih. Ayah Imam Bukhari iaitu Ismail. Ayah dia ni bukan orang biasa-biasa, tapi ayah dia ni bukan biasa-biasa. Iaitu merupakan satu ulama besar dalam bidang hadis. Masya Allah. Dan seterusnya ialah Imam Bukhari mengalami kehidupan dan membesar dalam lingkungan keluarga yang berilmu taat dalam beragama dan warak. Jadi tidak heranlah kalau Imam Bukhari lahir dalam keadaan dia pun mewarisi sifat-sifat ayah dia. Ayah dia satu orang yang baik, Masya Allah. Dan seterusnya ialah Imam Bukhari adalah seorang yang berbadan kurus. Ini kalau kita tak tahu punya fizikal dia macam mana, tengok poin ni. Berperawakan sederhana, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Kulitnya agak sawo matang dan agak sedikit makan. Beliau sangat pemalu, namun peramah, dermawan, menjauhi kesenangan dunia dan cinta akhirat. Masya Allah. Dan poin seterusnya adalah beliau sangat mementingkan kejayaan para pelajar dan memberikan bantuan dana cukup besar. Jadi Imam Bukhari ni banyak harta yang telah disedekahkan oleh beliau, sama ada secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Dan lagi-lagi adalah lebih lagi adalah untuk kepentingan pendidikan dan juga untuk para pelajar. Dan seterusnya ialah Imam Bukhari juga sebenarnya adalah merupakan pakar dalam ilmu hadis, ilmu fiqh. Dia bukan sahaja pakar dalam ilmu hadis je, tapi dia pakar dalam ilmu fiqh. Imam Bukhari kembali menemui Allah Azza wa Jalla meninggal dunia pada malam Aidilfitri tahun 290 Hijrah, 31 Ogos 870 Masih, dalam usia 62 tahun. Okay. Itu untuk biodata. Dan seterusnya ialah nama kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari banyak. Antaranya ialah Al-Jami' As-Sahih, Sahih Bukhari, Al-Adab, Al-Mufrad, At-Tari' As-Saghir, At-Tari' Al-Aswad, At-Tari' Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, dan lagi kitab Al-Ila, Raf'ul Yadain fi Salah, Birrul Walidain, kitab Al-Ashribah, Al-Qira'ah Khalf Al-Imam, kitab Du'afa, As-Sami As-Sahabah, kitab Al-Kunah. Dan seterusnya ialah topik kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Banyak sebenarnya topik kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, tapi Ana hanya gariskan beberapa sahaja. Selebihnya insyaAllah nanti antum kalau ada masa antum boleh cari. Itu pertama ialah bab niat, seterusnya bab wahyu, dan bab iman, bab ilmu, bab hari raya, bab solat, bab Madinah dan lain-lain. Jadi itu sahaja daripada Ana, dan Ana serahkan kepada sahabat sejati Ana iaitu Alif Zikri untuk meneruskan dia punya tajuk. InsyaAllah. Terima kasih. Hari ini saya akan membentangkan slide yang bertajuk nama guru Imam Bukhari dan apa yang dia pelajari. Seterusnya nama murid Imam Bukhari dan tarikh meninggal. Seterusnya pemusafaran beliau dalam menuntut ilmu hadis. Yang pertama, nama guru Imam Bukhari yang pertama adalah Ali bin Al-Madini. Yang kedua Ahmad bin Hanbal. Ketiga Yahya bin Ma'in. Yang keempat Ishaq bin Rohawai. Yang kelima Qutaibah bin Sa'id. Imam Bukhari mempunyai tidak kurang daripada 1080 guru hadis untuk menulis sebuah kitab hadis. Seterusnya nama anak murid dan tarikh meninggal. Nama murid Imam Bukhari yang pertama adalah Imam At-Tirmizi. Dia meninggal pada malam Isnin 13 Rejab 279 Hijrah. Yang kedua Imam Muslim meninggal pada 875 Hijrah 5 Mei. Yang ketiga Imam Ibnu Khuzaimah meninggal pada bulan Zulkaidah 311 Hijrah. Yang keempat Abu Hatim Ar-Razi meninggal pada tahun 277 Hijrah.
Seterusnya, pengalaman pemusafiran beliau dalam menuntut ilmu hadis. Imam Bukhari menunaikan haji di Mekah bersama ibunya pada umur 16 tahun. 16 tahun. Kemudian Imam Bukhari memanjangkan tempoh lawatan di Mekah untuk berguru dan menuntut ilmu dengan cendekiawan yang ada di sana. Kemudian pada umur 18, beliau menerbitkan buku yang bertajuk Al-Tarikh Al-Kabir yang menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Imam Bukhari melawat Damsyik, Kahirah, Baghdad, Basra, Madinah untuk belajar dan membincangkan hadis-hadis yang dipelajari. Imam Bukhari menyatakan, saya sudah menulis mengenai 1,800 orang. Setiap satunya meriwayatkan hadis Rasulullah dan saya hanya menulis mengenai mereka yang lulus ujian yang ditetapkan. Imam Bukhari sangat teliti dalam menentukan kesahihan sebuah hadis yang telah beliau dapat dan beliau belajar. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai biodata Imam Muslim. Nama penuh beliau ialah Abu Hasan Muslim ibni Hajjaj ibni Muslim ibni Warad ibni Kaushas ibni Al-Kushairi An-Nasaiburi. Beliau dilahirkan di kota Naisaburi di dalam negara Parsi. Beliau dilahirkan pada tahun 206 Hijrah dan wafat pada tahun 261 Hijrah di Naisabur. Antara kitab yang pernah beliau tulis ialah Kitab Sahih Muslim, Kitab Musnad Al-Kabir ala Asma' Ar-Rijal dan Kitab Jami' Al-Kabir ala Al-Abwab. Di antara para guru beliau ialah Ibrahim bin Khalid Al-Yashkuri, Ibrahim bin Dinar At-Tamar dan Sa'id ibn Mansur. Di antara anak murid beliau pula ialah Imam Muhammad ibn Isa At-Tirmizi, Ahmad bin Muslimah dan Al-Hafiz Salih bin Muhammad. Pengalaman sepanjang pemusafiran beliau ialah Imam Muslim membesar sebagai remaja yang gigih dalam pelajaran agama. Bahkan ketika usia mudanya, beliau telah meminati bidang hadis. Beliau belajar dalam bidang hadis dengan para ulama di Naisabur, kemudian bermusafir ke berbagai negara untuk mendalami bidang hadis. Imam Suyuti juga pernah berkata, Imam Muslim bermusafir ke Basrah apabila berumur 14 tahun. Kemudian beliau bermusafir ke Hijaz untuk melakukan ibadah haji dan belajar hadis dengan para ulama di Mekah dan Madinah. Selepas itu, beliau menyambung lagi pemusafiran beliau ke Mesir, Syam, Iraq dan kembali semula ke Ar-Roy dan kemudian ke Khurasan. Beliau telah menghabiskan umur sebanyak 15 tahun dalam menuntut ilmu hadis dengan para ulama dan mengumpul sebanyak 300,000 hadis. Dia telah pergi ke tempat-tempat ini lebih dari sekali tanpa rasa penat atau letih. Dalam pemusafiran ini, beliau telah mencari pengetahuan, meneliti perawi hadis dan memperolehi buah pengetahuan. Sekian daripada saya.